So saya rasa saya tak payah tunggu kot yang lain masuk sebab sekarang dah pukul 10, saya target dalam sejam lah, 40-45 minit macam tu lah kita bersama untuk kita kata sharing session ni. Jadi kalau kita tunggu-tunggu nanti jadi lama pula kan track masa. Lagipun nanti rakaman untuk apa nama Meet ni saya akan sharekan lah macam kita punya meeting hari tu lah. Okey So saya rasa saya mula boleh Boleh. Okey. So hari ni apa yang saya nak sharekan adalah sebenarnya ada beberapa perkara lah saya nak share. Satu, pelaksanaan secara home based learning. Itu dari segi kita kata secara umumnya apa yang sedang kita melalui sekarang di zaman PKP ni. Dan kedua, saya akan tunjukkan beberapa software yang kita boleh gunakan dan saya rasa ada yang Syarah dah guna di dalam pengajaran. Cuma kita nak share lah. Sebab kita belum ada lagi base yang kita boleh share kan, masing-masing punya pengajaran. So saya lebih suka kalau kita share satu benda yang kita sama-sama boleh guna. Okey. So hari ni kita akan tengok sedikit lah. Ni tadi bahan slide, kalau boleh scan boleh apa nama dapatkan bahan slide tu dalam Flip . So ada dua bahagian dalam topik yang saya nak ceritakan pada hari ini. Yang pertamanya berkaitan dengan peralihan norma baru dalam pendidikan. Kita semua dah faham benda tu, norma baru. Kemudian persekitaran digital yang untuk latihan dan pembangunan akademik kita yang semasa ni. Kita kena lebih alert lah benda-benda macam tu. Okey. Tuan-tuan dan puan, minta maaf saya terus mula apa nama kita punya ni tak ada apa nama kita kata pendahuluan lah. Dan saya rasa kita boleh mula kot terus tanpa ada apa nama ni secara formal sebab saya cadangan saya nak buat cara tak formal. Okey, kita boleh sembang. Kalau ada interrupt daripada pensyarah pun boleh masuk. Kalau nak interrupt, nak bertanya dan sebagainya boleh masuk. So, boleh nampak kan slide kita sekarang, peralihan norma baru? Boleh. Okay. So, peralihan norma baru dalam pendidikan kita sekarang, kita sedang mengalami COVID, semua orang tahu. Dan tak ada pelajar dalam kelas. Itu yang utamanya. Bila tak ada, kita tak boleh stop kita punya sesi pembelajaran dan pendidikan kita pada pelajar kita. So kita kena macam mana pun kita kena buat juga. Dan kita tak boleh stop langsung sebab kita adalah PPT, salah sebuah PPT, dan kita adalah nama pun pemberi pendidikan tinggi, pemberi latihan dari segi operasional. So nak tak nak kita terpaksa menerima satu perkara yang mana walaupun pelajar kita tak ada dalam kelas, jadi kita kena menyediakan satu platform untuk pembelajaran itu berlangsung. Okay. Macam-macam lah kita kena sediakan yang kita panggil sekarang ni remote learning, distance learning, mobile learning, online learning dan sebagainya. Semua itu adalah di atas talian. So cabaran kita terhadap pembelajaran secara online ni banyak. Okey, yang ni yang sempat saya senaraikan lah, yang kita terfikir lah. Kalau di pelajarnya tu, nombor satu sekali adalah capaian kepada kemudahan internet lah. So pelajar ni, salah satu yang paling utama kita dengar adalah tak ada internet. Okey, tak ada internet. Kalau kita kata tengok yang bahagian kedua tu, tiada kemudahan komputer, telefon bimbit, itu jarang lah. Dalam kelas kita mungkin ada seorang dua yang tak ada telefon bimbit. Dia boleh pinjam daripada parent dan sebagainya. Dan kita faham di segi ekonomi background student kita macam mana. Dan ini adalah betul-betul cabaran yang kita kena lalui dah. Mungkin selepas ni kita kena memikirkan apa cara, apa kaedah kita nak kita nak pelajar kita boleh ada capaian internet dan ada kemudahan. Macam mana kaedahnya tu nanti kita akan duduk bersama dan kita brainstorm
macam mana kaedah yang kita boleh buat untuk kita adakan dua perkara utama ni dulu. Capaian internet dan juga kemudahan yang kita nak kata kemudahan akses kita lah kepada internet tu, sama ada komputer ataupun telefon bimbit. So benda-benda macam ni adalah kita kata satu cabaran pada kita lah. Sama ada mungkin nanti kita akan kita apa nak datang ke KKV dah tak boleh kan. So macam mana cara kita nak menjadikan benda tu boleh dan ada. Nanti kita akan bincang sama-sama lah dengan saya percaya kita di peringkat KV kita ni, kita dah capai satu peringkat kita boleh membuat sesuatu yang kata apa yang lebih baik lah, keputusan yang lebih baik, dan kita boleh memberi idea dan kita boleh bicara-bicara kita semua hebat-hebat. Jadi mungkin ada idea yang kita boleh implementasikan di peringkat kolej untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. So untuk poin yang ketiga tu, suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk belajar ni, memanglah bila kita kata pelajar tu duduk di rumah, memang dia punya suasana tak kondusif lah untuk belajar, sebab kadang-kadang dia punya persekitaran dia tu tak menjurus kepada pembelajaran dia. Saya rasa benda ni mungkin kaunselor lebih faham kot. Bila kita duduk bila pelajar kita duduk di rumah, dia macam-macam lah. Kalau kita masalah di KV kita, pelajar bila duduk di rumah, dia tak duduk saja, dia kerja. Jadi dia dah lack pada pembelajaran secara online. Itu masalah yang kita kena hadapi dan kita kena fikirkan bersama macam mana caranya bila pelajar duduk di rumah, dia buka laptop, dia nak masuk kelas secara online. Nanti kita akan pergi satu persatu lah. Dan benda ni kita kena memikirkan secara detail dan macam mana cara kita nak menjadikan pelajar kita tu rasa dia rasa macam ambil berat lah tentang pembelajaran. Dia bukan ambil ringan. Dia kadang-kadang sekarang masalah yang kita hadapi, saya percaya pencara hadapi sekarang ni, bila kita tanya kenapa tak masuk online, dia kata dia bekerja. Dia rasa tak bersalah pun tak masuk dalam kelas kita kan. Jadi mungkin kita betulkan dari segi kita punya ni dulu, cara penyampaian kita dulu. Mungkin macam cadangan minggu lepas daripada TS Azizan kata, kalau kelas kita 4 jam tu takkan kita nak 4 jam kan. So apa kaedah kita supaya kita gunakan dalam masa sejam je kelas kita, tetapi proses pembelajaran tu berlaku seolah-olah macam 4 jam. Yang mana katakanlah kita sediakan bahan pembelajaran tu dulu untuk pelajar, dan kita sediakan beberapa cadangan aktiviti dalam online tu. Cuma kita kata dalam kita online dengan pelajar tu, kita lebih pada perbincangan, bukan lebih pada pengajaran. Mungkin lepas ni kita formatted, kita mengajar, kita letak dalam video dulu ke, ataupun bentuk macam pengarah kita sebut sebelum ni, ambil satu video, ulasan video dan sebagainya bagi pada pelajar. So pelajar buat, kemudian hasilnya nanti baru kita online dengan pelajar dan kita dapatkan feedback macam tu. Nanti kita ada perubahan-perubahan lah yang kita boleh cadangkan untuk menambah baikkan segi kualiti pembelajaran yang kita nak sampaikan dan kualiti PDPC yang kita rancang tu. So yang keempat, keberkesanan pembelajaran. Cadangan, pengajar perlu tegas dan meletakkan masa pembelajaran online. Ini biasalah, kita kena, macam saya cerita tadi lah, kita kena ubah sikap pelajar tu sendiri, yang mana tadi bila kita tanya kenapa tak masuk, saya bekerja dan sebagainya, dia tak ambil berat tentang apa yang dia sedang belajar tu. Apa yang kita risau nanti bila dia balik ke KV, so dia punya knowledge tu kosong. So kita terpaksa menghadapi lagi satu benda yang kita takut, kita ada peperiksaan, ada penilaian. Kalau tak capai, pensyarahnya macam-macam lah yang kita faham lah sebelum ni apa yang berlaku. Jadi kita nak tak nak kena pastikan pelajar kita mendapat
pembelajaran yang secara maksimal walaupun kita kata dalam keadaan kita tak bersemuka dengan pelajar. Dan yang kelima, cabaran terhadap pelajar ni apa dia? Penyalahgunaan internet. Pelajar ni pun satu hal juga. Kan? Dia kadang-kadang dia salah guna internet. Kita ada internet tapi tak nak guna kepada pembelajaran, PDPC yang kita buat. Apa yang dia buat, ada main game. Itu biasalah. Game tu memang satu benda yang kita kata daripada 2-3 tahun lepas kita dah nampak pelajar kita bila ada masa kosong dia duduk main game bersama-sama yang acara perkumpulan tu lah. Okey, laju sangat ke saya bercakap? Kalau ada rasa macam terlalu laju boleh ni bagi tahu Okey. Okey dari segi pensyarah pula, cabaran dari segi pensyarah pula, yang pertama kita adalah tenaga pengajar dan cabaran utama kita adalah kepakaran kita menggunakan teknologi dan inovasi. Kita sekarang satu cabaran pada kita kena belajar pula macam mana kita nak menggunakan peralatan teknologi dan segi device, segi software. Device ni macam-macam lah. Yang pertama sekali yang perlu ada adalah laptop lah yang kita guna pakai. Laptop, handphone dan sebagainya mesti dalam, kita kata dalam aras yang sesuai lah. Kalau macam handphone sekarang ni, paling tidak untuk kita masuk program-program tu kita kena ada RAM 4GB. Paling tidak. Kalau tidak, bawah pada tu kita akan ganggu lah kita punya handphone. Ada yang capai, tak capai dan sebagainya. Itu dari segi RAM dia. Kalau dari segi kita kata laptop pula mesti ada, dia tak boleh lah laptop yang terkebelakang yang dulu. Kita terpaksa pula cari yang baru sebab kita nak secara maksimal kita menggunakan peralatan tu. So kita kena ada peralatan yang bersesuaian dengan kita kata pembelajaran yang secara online ni. Kalau kita tak ada alat, memang susah lah untuk kita. Dan bila kita dah ada alat, kita kena faham pula, tahu pula apa benda software yang kita nak guna. Itu kita punya cabaran pada pensyarah. Nanti kita ulas lagi lah selepas ni. Yang kedua, cabaran pada pensyarah adalah capaian pada kemudahan internet. Saya percaya semua orang ada internet, tapi sekarang ni ada juga pensyarah yang ada internet tapi di tempat kerja okey, di rumah tak okey. Di rumah okey, di tempat kerja tak okey. Line macam-macam lah. Macam hari tu kita pernah berlaku line internet kita Celcom rasa habis langsung tak ada kan. Itu salah satu gangguan lah. Katakanlah pada waktu tu kita nak buat kelas, tiba-tiba tak ada line internet. Pelajar tunggu kan. Kita tak boleh nak buka. Jadi itu adalah antara cabaran. Dan pensyarah of course kita kena sediakan lah. Kadang-kadang itu kita pengorbanan pensyarah ni atau pengorbanan guru ni. Daripada poket sendiri kita kena keluar untuk kita beli paket data dan sebagainya. Bukan untuk kegunaan sendiri tapi untuk kegunaan anak kita lah. So kita harap itu pengorbanan tu adalah dia punya timbal balik pada kita lah. Dan cabaran ketiga, pengajar terpaksa menguruskan anak di rumah. Ini memanglah pensyarah pengajar terpaksa menguruskan anak-anak dekat rumah. Bila kita bekerja daripada rumah ni, itu salah satu dia. So kita kena cari pula solution. Macam mana kita nak buat online, nak menguruskan anak sambil kita nak buat online di rumah lah. Banyaklah cabaran yang kita dah faham lah bila kita berada di rumah ni, tambah-tambah kalau pensyarah ada anak kecil kan. Tapi apa kaedah kita nak selesaikan tu, kita dah mula kena memikirkan jika keadaan ini berlangsung terlalu lama, so macam mana kaedah kita nak menguruskan keadaan-keadaan tu. Kalau tak ada orang dan sebagainya macam mana tu, kita kena mula memikirkan lah. Dan itulah cabaran kita bila kita bekerja di rumah. Okay. Dan yang keempat, keberkesanan penyampaian dan pengajaran. Ni bila sebut tentang keberkesanan penyampaian dan pengajaran ni, dia kita kata ya banyak faktor lah. Banyak faktor yang menyebabkan keberkesanan tu lah. Yang atas-atas tu pun kita kata dia punya
antara faktor lah yang kita boleh guna tak software, kita boleh guna tak kita punya device, dan capaian internet kita okey tak, keadaan di rumah kita okey tak. Itu semua memberi kesan terhadap penyampaian dan pengajaran kita secara online. So bahan rujukan yang saya ambil ni adalah daripada yang tertera dekat bawah tu lah. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk lah pada kita kata rujukan yang saya dah bagi tu. Okey, so bila kita kata secara online ni kan, kita bercambah lah otak kita macam-macam lah. Kita ada macam-macam, Google lah, apalah, email, video, media. Okay. Terlalu banyak perkara yang kita kena tahu dan kita mula kena mula kena faham dan mula kena belajar. So ini cabaran pada kita lah sebagai pensyarah. Semakin kita melalui perkara baru, kita makin kena banyak yang kita kena tempuh dan kita kena belajar. Kita faham keadaan macam saya sendiri, saya faham keadaan kita. Bila kita terpaksa belajar benda baru, kita ambil masa. Dan saya harap masa yang kita ambil itu tidak terlalu lama, dan kita kalau boleh ambil sebahagian je, kita tak boleh semua, ambil sebahagian yang boleh membantu kita ke arah memberikan satu kualiti PDP yang lebih baik. Maksud saya memberi kualiti itu kualiti pembelajaran tu adalah dari segi kaedah kita tu. Kita belajar, kita ambil 2-3 perkara tu untuk kita gunakan untuk supaya kita punya PDP itu lebih baik. Nanti kita tambah seterusnya. So kalau kita ikut dari segi learning pyramid pun, okey, kalau online ni agak tidak, kita kata tidak berapa percentage untuk kita kata dapat pada pelajar tu tak berapa tinggi lah. Kalau kita lecture saja, mungkin 5% saja dapat daripada pelajar. Kita baca dapat 10%. Dan yang dia sebenarnya paling bagus adalah kita praktis. Macam kita buat sekarang dekat KV, kalau tak ada COVID lah, kita buat kat KV kan. Kita latih budak, kita latih pelajar menggunakan alat, dan kita latih pelajar untuk mengajar student lain. Dia akan jadi dia punya knowledge dia tu akan lebih baik lah. Walau bagaimanapun, kita sekarang ni ada kengkangan, kita kena buat secara online. So apa yang kita boleh buat adalah kita cuba maksimalkan penggunaan kita secara online tu, visual, audio visual, demonstrasi tu, sehingga tahap yang kita kata boleh membantu pelajar buat sementara waktu lah untuk kita selesai isu COVID ni. Okey, so yang ni adalah semua orang tahu kot. Belum connective domain. Saya dapat ni daripada seminar yang saya hadiri bersama TS Alizan di Budi Putrajaya. So kalau tak jelas nanti saya bagi software yang saya bagi ada punya software yang bukan software, soft copy yang lebih cantik lah. Mungkin kita boleh nampak dengan lebih jelas lah dekat sini. So belum connected domain ni memang kita pakai, dan saya rasa semua orang tahu berkaitan dengan SMR model ni. SMR model tu dia punya ni, inilah dia substitution, argumentation, modification, redefinition, dia punya bahagian-bahagian dia. So kalau kita tengok dekat pengantian substitution ni, apa dia ada activities dia, bahagian searching, googling, comment dan sebagainya. Dan dia ada action work dia, apa yang kena buat, mesh, summarize, dia expand, compare, duduk dalam ni. So ini adalah yang kita kata pedagogi yang membantu kita dalam kita memaksimalkan pembelajaran dan pengajaran kita pada pelajar. Yang ni saya rasa kalau nak ni nanti kita panggil pakar adalah cerita kat kita lah. Sebab panjang lagi ni. Yang ni yang agak panjang lagi, dan saya rasa pensyarah pun dah faham sebenarnya
kita pun menggunakan pedagogi ni dalam pembelajaran PDP kita seharian kita. Okay. So ini saya hold, kita buat satu masa yang lain untuk kita terangkan lebih jelas supaya sebenarnya bila kita faham yang ni, kita akan mudah untuk merangka kita kata merangka PDP kita dengan betul. Okey, dalam MQA pun ada kita sebut kita apa nama? OBE dalam OBE dan sebagainya tu. Penggunaan perkataan yang sesuai untuk kita kata teori, praktikal dan sebagainya. Okey, so ciri-ciri online ciri-ciri online learning yang berkesan, yang pertama tadilah yang kita kata yang paling besar sekali adalah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berpusatkan komuniti. Yang kedua, mewujudkan persekitaran pembelajaran berpusatkan pengetahuan. Dia ada pengetahuan dulu. Okey, kemudian baru kaedah tinjauan temubual secara elektronik dan talian yang kita buat dalam kelas secara online tu. Kemudian persekitaran learning, persekitaran online learning dan akhir sekali penaksiran. Okey. So, ini yang perkara-perkara yang kita sebut tadi tu. So, pembinaan persekitaran pembelajaran yang berkesan ni kita kena wujudkanlah. Cara wujudnya yang tadilah kita kena settle dulu dari segi pencapaian internet, dari segi device dan sebagainya. Kemudian kita ada kepentingan interaksi, latihan, akses kualiti, piawaian pembelajaran dan jaminan kualiti sumber. Dan kualiti bahan pengajaran kita juga kita kena perhatikan. Kita kena nilai dulu. So kita dapat bahan daripada internet, biasanya kita kena tengok dulu dan baru kita tengok sesuai atau tidak kandungan itu pada pelajar kita, baru kita bagilah pada pelajar kita untuk dilihat dan sebagainya. Kemudian kita ada penyelesaian terhadap kekurangan sumber, kita mesti ada benda tu, tentangan terhadap perubahan, harta intelektual dan hak cipta dan juga sokongan institusi. Ini bahagian kita kata bahagian dia punya kontra lah. Kita nak macam saya terangkan sebelum tadi, kita ada kekurangan, macam mana kita nak settle kita punya kekurangan tu. Kita ada tentangan, ada segi duduk di rumah, ada dan sebagainya tu. Kita kena cari penyelesaian. Kita tak boleh biar diri kita ataupun keadaan itu berterusan. Dia mesti kita cari satu jalan untuk kita pecahkan, untuk kita kata mudahkan. Okey, kemudian seterusnya keberkesanan online ni juga kita kena buat satu analisis pembelajaran sosial. Analisis pembelajaran sosial ni yang memperkenalkan alat-alat, kaedah-kaedah yang membantu meningkatkan proses pembelajaran. Ini yang saya panggil sebagai tools tadi ni. Tools dalam bentuk software. Kalau dekat bengkel tu kita ada banyak tools lah. Kita ada banyak kita punya ni gitu untuk kita gunakan. Tapi bila dalam online, kita kena belajar pula tools lain yang membantu kita untuk PDPC kita nanti. Macam-macam kita pakai lah. Selain pada WhatsApp, selain pada Telegram, apa lagi yang kita boleh gunakan untuk bantu PDP kita. Itu kita punya macam mana kita kata proses atau kaedah yang kita kena gunakan lah. So, apa yang kita kena buat sekarang? Itu soalannya. Apa kita kena buat sekarang? Mulai sekarang, kita kena biasakan diri kita menggunakan tools secara online. Kita dah mula dengan meeting secara online. Kita dah mula bermain dengan kamera. Dulu mungkin kita malu-malu dengan kamera, sekarang kita dah jadi biasa dengan kamera kan. Kemudian kita dah mula kena biasakan tools dengan cloud storage. Cloud storage ni sebenarnya bagus kalau kita save dalam handphone. Kita save dalam handphone ni apa-apa. Sebab tu saya sekarang saya suka apa-apa sikit saya minta data, apa-apa sikit saya minta data, apa-apa sikit saya minta masukkan dalam drive, masuk dalam drive. Sebab bila kita simpan dalam tu, dia tak hilang dan kita mudah capai. So, lepas ni kalau kita semua contoh macam unit-unit kita yang ada di Kevisan ni, kita boleh simpan hasil ataupun kerja kita di dalam drive tu.
So drive tu akan jadi satu benda yang baik untuk kita balik. Kalau ada siapa-siapa penggantian di segi pollution ke apa ke, dia boleh ambil data tu daripada drive tu dan dia boleh study lah. Dan kalau kita perlukan data tu, kita boleh download je data tu dan kita update saja data tu. Tak perlu kita berulang kali buat berulang kali lah. Kadang-kadang kita tengok kita terpaksa pula buat benda baru untuk kita menyediakan maklumat-maklumat yang diperlukan. Contoh sekarang kan kita ada banyak maklumat, tentang pelajar, tentang pensyarah dan sebagainya. So kita simpan dalam satu storage yang secara online dan kita boleh share pun benda tu kan. Kalau kita nak buat private pun boleh, kita privatekan dia. So tapi bila meminta, kita boleh bagi terus. Kita betulkan ikut apa kehendak yang kehendak pengurusan nak, dan kita boleh send terus dan dia mengurangkan beban kita. Kalau kita simpan dekat laptop, kalau kita balik, kita keluar daripada rumah, kita tinggal laptop, jadi bahan tu kita tak boleh sehingga kita jumpa laptop kita. Kalau kita simpan di cloud, kalau kita keluar ke mana-mana, kalau orang minta, kita boleh minta kawan kita ke rumah tu untuk send, dan kita boleh send terus data tu kepada kawan kita untuk dibuat dalam bentuk yang diminta oleh perusahaan dan sebagainya lah. So tools yang secara online ni sangat penting lah. So selain pada cloud storage tu, kita ada Google Tools, kita ada sebenarnya dalam bukan Google je, kita ada Microsoft Tools juga. Cuma Microsoft ni jarang orang pakai. Awal-awal dulu saya suka pakai Microsoft Meet. Kita ada Google Form, kita ada Microsoft Form juga. Dan apa beza Google Form dengan Microsoft Form? Ada beza sikit. Macam kalau kita buat quiz dalam Google Form, dekat jawapan untuk jawapan pelajar tu, kita kena tulis secara detail. Contohnya macam kita kata jawapan dia memasak. Jadi M tu, kalau M tu kita tulis jawapan dia, M tu depannya besar, yang caption, yang belakang memasak, yang ujungnya tu yang kecil. Dia kena exactly macam tu, baru betul jawapan dia, betul tak? Tapi kalau untuk Microsoft Form, kita tulis je apa-apa, kata dia memasak. Kalau student kita tulis huruf tu besar kecil pun, dia masih boleh detect benda tu betul. Itu beza dah lah yang saya nampak di dalam Google Form dan juga Microsoft Form lah. Dan kita dalam Google Tools ni, kita ada doc, sheet, slide, form dan sebagainya. Ada Jamboard. Kalau dalam Microsoft, dia Jamboard tu dia sama dengan whiteboard. Whiteboard ni dia boleh share. Saya boleh tunjuk, nanti kita try tengok. Kita boleh share student boleh tulis atas whiteboard tu, boleh bagi respon pada kita masa PDPC. Itu antara tools yang agak baik lah. Kemudian kita ada, kalau dalam laptop, kita ada Sniff. Kalau biasa pakai Sniff, Sniff tu yang kita boleh capture background. Nanti selepas ni saya tunjuk macam mana kita nak capture background, macam mana kita nak tutup jawapan dan sebagainya. Bila kita nak pakai dengan pelajar, kita boleh buka satu-satu. Dia boleh buat macam tu sebenarnya. Tapi kita ada preparation sikit lah untuk kita mula kelas dengan pelajar kan, perbincangan dan sebagainya. Kalau saya lupa, ingatkan saya. Saya akan tunjukkan beberapa benda lah nanti. Kemudian kita LMS, Learning Management System. Dia ada Schoology, Classroom, Edmodo. Classroom macam Google Classroom, tu LMS lah. Edmodo kalau pernah pakai, Edmodo. Kemudian kita ada Web-Based Learning Tools. Kita ada Kahoot, Quizzes. Ini yang biasa yang pensyarah dah biasa gunakan lah. Dan biasa kita pun jadi peserta kan, kita jawab quizzes kan, cepat kan, siapa nombor satu. Jadi gitu. Jadi dia sebenarnya itu benda yang menarik minat pelajar lah. Dia berlumba-lumba untuk dalam dia study tu, dia berlumba-lumba nak tahu, nak jadi nombor satu kan. Siapa yang student kita kalau dalam kelas tu, memang kalau biasa buat Kahoot quiz ni memang riuh sikit lah.
Tak apa dia tu ni kan. Tapi kalau dalam online tu tak dengar lah riuh dia. Cuma kita nampak lah dia berlumba untuk menjawab. Dan ada software lain juga macam Mentimeter. Tapi Mentimeter ni dia berbayar lah. Dia bagi kita tak salah saya dua slide je untuk. Jadi Mentimeter ni lebih kurang macam kita kata macam Quizzes jugalah. Quizzes, Kahoot. Tapi dia dapat keputusan tu secara online. Dia bagi kita dalam bentuk graf. Tu Mentimeter lepas ni boleh type lah Mentimeter dan Google. Dia tunjuk tapi dia bagi kita limited sangat dia punya tu. Yang lain tu kena, kalau kita nak tambah tu kita kena bayar. Okay. Kemudian kita ada tools yang cara membuat video pendek. Amali, demo, screen recording. Kalau macam Amali tu kita kena ambil gambar lah, gunakan yang ini Amin Terra ni ambil gambar kan. Selalu pakai apa nama yang kecil tu. Apa nama dia? GoPro. Kemudian untuk buat Amali untuk demo screen recording ni nanti saya terangkan ada dua benda yang kita boleh gunakan dalam laptop kita yang percuma. Kita boleh download, kita boleh gunakan dan InsyaAllah nanti lagi saya tunjuk macam mana kita nak record screen recording. Mungkin tuan-tuan dan puan dah tahu pun. Cuma kita nak tunjuk sikit yang mana kita boleh bantu untuk record pengajaran. Kadang-kadang record pengajaran ni untuk, macam saya cakap tadi lah, kita nak kepentingan dia adalah kita bagi pada pelajar dulu untuk belajar lihat. Dan kita create satu YouTube. Kita simpan dekat situ. Jadi kita boleh share link YouTube tu pada pelajar kita. Contoh macam kita kata kulinari kan, kita boleh masak kan, ambil gambar, ambil gambar, kemudian dia save dalam video editor, dia masukkanlah suara ke, dubbing suara kan, macam mana nak masak, macam mana nak buat ini ya, dan dia masukkan dalam YouTube, dia share dengan student. Dan kalau benda tu kita rasa kita nak share dengan umum, kita share dengan umum kan, kalau benda tu baik kan. Kemudian last sekali MOOC ni, Massive Open Online Course ni, tahun lepas, kalau tuan-tuan dan puan ingat, perancangan strategik yang saya dah jalankan, kita dah mula nak menjalankan benda tu sebelum COVID lagi. Kita panggil Open Online Course. Dan kita minta semua, program cuba hasilkan course secara online. Tapi masa tu tak ada desakan dari segi macam ni lah. Bila sekarang ni kita dah ada desakan macam tu, kita dah nampak lah kepentingan MOOC ni. So Massive Open Online Course ni kita boleh, mungkin kita boleh murnikan, implementasikan untuk short course. Kita buat untuk short course. Okay. Okay. Contoh tu untuk bahan pengajaran berkaitan dengan video pendek Amali ni, ni yang saya sempat senaraikan lah. Benda-benda ni ada yang free pun. Macam ni kan, kalau siapa pakai Windows 10 building game bar, just tekan simbol Windows dan juga G. Jadi saya try tengok, nampak tak? Nampak tak yang ni? Yang bahagian gelap ni. Bahagian yang ada ini sebenarnya ini untuk gaming, tapi kita boleh gunakan untuk merekod. Dia start recording. Okay. Windows plus alternate plus ARM. Ini untuk kita boleh kita boleh gunakan untuk screen recording jugalah. Nanti saya tunjukkan dia punya cara dia. Dan sebenarnya kat dalam banyak-banyak ni saya pakai dua je. Yang Windows 10 ni dengan FreeCam. FreeCam ni nanti boleh download pun, dia punya software dia cuma je. Kita boleh pakai dan lebih mudah. Nanti saya tunjukkan dia punya cara dia. Okay. So itu cara mengajar. Kita juga ada pelbagai tools dalam assessment. Kita banyak tools dengan assessment. Okay. Kalau kita nak nilai ni, nak buat penilaian ni dalam secara online ni, kita boleh gunakan tools ni. Ini antara tools yang kita boleh gunakan lah. Edpuzzle, Elastic. Kita cari yang mana sesuai dengan kita lah.
Yang biasa kita pakai Google Form lah kan. Google Form, Kahoot ke Mentimeter dan sebagainya. Kita boleh dapatkan dia punya ni, apa nama, data tu. Kalau pakai Microsoft Meet tu, Microsoft Form tu dia dah ada dia punya, kita panggil apa ya, dia dah ada, dah siap dah kira-kira untuk kita. Dia dah dapatkan dia punya kiraan. Nanti kalau ada selepas ni saya tunjuk sikit yang saya dah buat untuk kelas. Kita boleh, maksudnya kita tak payah nak tanda-tanda lagi lah. So, benda tu terus ada dia punya apa nama, dia punya hasil ni lah. Okay, so ini alternatif assessment tool yang boleh kita gunakan. Yang paling ringkas, kalau kita tak nak online dengan pelajar pun, kalau pelajar kata tak ada data dan sebagainya, kita boleh gunakan Telegram Quizboard. Saya percaya bicara-bicara dah, tuan-tuan dan puan-puan ni dah lebih advance daripada saya, mungkin dah buat Telegram Quizboard. Quizboard ni dia macam ni lah, apa nama, quiz di dalam Telegram. Kita boleh, pelajar boleh tanda dalam dia. WhatsApp, WhatsApp ni dia dini sikit lah, renyah sikit lah. Bila kita buat tu, pelajar akan capture gambar, kita bagi kat dia apa nama ni, dokumen untuk dia buat. Betul, nanti dia dah siap, dia ambil gambar, dia bagi kat kita. Nanti kita boleh tanda dalam handphone kita sambil-sambil je kan. Kita ambil daripada, tapi penuh lah sikit kita punya handphone nanti kalau kita duk buat macam tu kan. Kita ambil gambar, kemudian kita tanda lah right dalam bentuk apa nama, dalam phone kita tu, kita boleh tanda tu, dia save dan kita boleh hantar balik pada dia. Dan kita ada satu kerja lah, kita kena record pula dia punya hasil apa nama tadi, markah-markah dia. Kalau kita pakai yang form medium yang kita ada tu, Google Meet dan ataupun Microsoft Meet, dalam ni kita dah ada dah benda tu, kita tak perlu dah tanda, ditandakan untuk kita. Okey, kecuali yang lukisan lah, lukisan tak boleh lah. Okey, yang berbentuk lukisan dan sebagainya. So alternatif lain kita pakai Google Form, Google Doc, Google Sheet. Google Sheet pun boleh pakai, Google Doc boleh pakai. Macam kita hantar dalam bentuk Google Doc atau Google Sheet pada pelajar soalan tu, dan kita minta pelajar isi dan pelajar capture, sign balik kat kita dengan nama dan sebagainya. Tapi itulah yang macam saya cakap tadi, proses tu mengambil masa lah. Mengambil masa untuk kita dapatkan hasil dia. Tapi itulah cara yang paling mudah dan itulah cara yang paling kata apa, senang untuk untuk pelajar yang tak ada apa nak, line internet ni. Jadi dia boleh pakai yang paling minima. Yang paling minima dia punya apa nama, data tu. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya berkaitan dengan penggunaan portal Delima. Okey. Sebaiknya kita gunakan portal Delima untuk masuk. Kita tak boleh, bukan kita tak boleh, kita boleh je pun direct guna Google Meet dan sebagainya, type Google Meet masukkan. Tapi better kita masuk dalam Delima dulu, sebab saya rasa ni ada bagian UKS mungkin lebih faham kot ni. Bila kita masuk dalam Delima, kita apa kata apa, count meter yang ada pada JPM atau KPM tu, dia akan count penggunaan internet di KB kita lah. Kalau kita banyak gunakan melalui portal.moi.edu, portal.edu.moi.my tu, jadi dia boleh count berapa banyak penggunaan. So kita punya rating penggunaan di college kita tinggi lah. Kalau kita direct masuk, dia tak count. Jadi ruginya kita sebenarnya kita buat secara online, tapi orang bila di peringkat atas semak, dia tak cukup kan. Sebenarnya kita buat benda tu. Okay, so mana mudah untuk mencarah, yang ni nanti saya akan share kan dalam apa nama, pada tuan-tuan. Dan saya rasa benda ni dah ada pun. Kalau tuan-tuan apa nama, klik pada line apa nama dalam address ni, dia akan bawa masuklah. Dan ini adalah panduan untuk supaya apa nama ni, kita punya jumlah kemasukan penggunaan GC tu dikira. Itu dia punya tujuan dia. Okay. So kita kena ingat
So we must remember that technology is just a tool to enhance the performance. Okay, kita kena ingat yang teknologi adalah salah satu alat lah untuk kita capai apa yang kita nak. Dia bukan penting, yang penting tu bahan kita. Ini tapi untuk sampaikan bahan tu kita kena ada satu tools yang kita kena gunakan. So dia adalah apa nama? Kita ingat itu benda yang kita nak kena gunakan, tools. So hari ni kita bincang tentang tools tools yang kita nak guna tu yang kita kena mula belajar dan capture. So dia hanyalah sebagai untuk kita capai saja. Sebab kalau kita tak boleh gunakan tu, kita masih lagi, walaupun kita hebat macam mana pun, kita masih lagi macam tu juga. Itu dia punya point dia lah. So untuk yang pertama ni, slide yang pertama ni dah habis. Saya akan pergi ke slide yang kedua ni. Kalau dapat sekejap saya share satu lagi berkaitan dengan, sebab nak tengok berapa orang kita sekarang. 82. Sorry lah, saya tak accept yang tu sebab kalau pakai tu saya kena admit kan. Saya ada 83. Assalamualaikum Cikgu Radin. Cikgu Radin dengar tak? Oh, tak apa. Okey. Seterusnya saya akan pergi kepada slide ni ini berkaitan dengan flip learning. Pernah dengar tak flip learning? Pernah dengar tak tentang flip learning? Flipped learning. Ini kalau ikutnya bicara kita dah banyak buat sebenarnya flipped learning ni. Flipped learning ni salah satu benda yang kita penemuan inquiry dalam pelajaran abad ke-21 tu, penemuan inquiry tu kan, dia panggil flipped learning. Salah satunya adalah kebaikannya adalah pelajar tu dia belajar kita kata independent. Dia belajar secara independent. So kita sediakan bahan untuk dia aja. Sebab tu saya tulis kat sini. Saya olah ini untuk nanti saya akan sharekan dengan pensyarah-pensyarah lah. Kita sediakan teks kepada pelajar kita sediakan video, link video, kita bagi dia tugasan dan sebagainya tu, itu adalah kita kata flipped learning lah. Maksudnya pelajar itu dia secara penemuan inquiry, dia punya base dia. So ada 4 elemen dalam flip ni. Dia ikut perkataan flip juga, FLIP. So yang pertama tu flexible environment. So pensyarah dia kena wujudkan suasana pelajaran yang fleksibel. Maksudnya pelajar boleh di luar kelas pun dia boleh dia boleh belajar tanpa batasan. Kita panggil yang dia boleh belajar di waktu bila dia rancang waktu pembelajaran dan sebagainya. Contoh kita sediakan bahan, dia rasa pukul 8 malam, pukul 9 malam lagi baru dia kosong dulu. Tengok dia akan buka dia sambil dia akan belajar lah. Kemudian dia akan track benda tu sehingga kita pergi kepada penilaian lah. So yang pertama yang flip tadi, yang pertama flexible environment lah. So kita sebagai pensyarah kita kena wujudkan pembelajaran yang fleksibel tu. Tapi bahan tu kita kena sediakan lah. Bahan tu kita kena sediakan dulu lah. So yang kedua L, learning culture. So pensyarah kena bersedia untuk menukar kaedah PDP. Yang mana yang biasanya kita berpusatkan kepada pensyarah, kita duduk cerita kat dalam kelas bla 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 kepada macam mana pelajar tu nak dapat mungkin dari segi kita kata profesional kurang berkesan sebab profesional dia nak hands on kan. Mungkin kita boleh gunakan dia dalam akademik dan sebagainya lah.
Kalau katanya bersesuaian dengan operational nanti, mungkin kita boleh beri pada dia lah yang mana bersesuaian lah, tapi bukan semua. Macam saya cakap tadi, kita ada pyramid learning tu. Yang paling baik adalah hands on tu lah. Yang ketiga, intentional content. So pensyarah dia kena bagi bahan EDP yang bersesuaian untuk pelajar itu explore. Dia explore dia explore dalam dalam kelas, di luar kelas dia boleh ajar. So macam dia nak explore, kita kena guide benda tu dari segi bahan yang kita berikan pada pelajar tu, dan kita guide dari segi kita kata dia punya uh, flow PDP yang kita dah letakkan pada pelajar, sebab pelajar boleh ikut. So kita arahkan pelajar tu. Walaupun kita kata dia explore, tapi kita kena arahkan dia supaya dia tak keluar daripada topik yang kita belajar tengah ni kita nak ajar lah. Kemudian yang last, professional educator. So sebagai pensyarah kita kena lebih pakar lah. Lebih pakar, dan kita boleh membuat penilaian pada pelajar di segi apa yang pelajar tu buat. Okey. Kita rekod data, kita buat penilaian secara kualitatif pada pelajar. Kita tengok pada pelajar punya lah. Bukan, dia tak semestinya dalam bentuk penilaian kuantitatif yang biasa kita gunakan dalam sekarang ni. Kita tengok nombor dan kita tengok ni je. Tapi kita juga boleh tengok pada dia punya segi kualitatif, segi dia punya perubahan sikap dan sebagainya. So itu pun kita boleh ambil untuk kita kata sebagai penilaian. So pensyarah juga kena buat PLC lah, Professional Learning Community, untuk kita tambah baik. Macam mana yang kita buat hari ni, kita buat PLC lah. Kita buat PLC, kita share knowledge dan sebagainya, dan lepas ni kita boleh duduk bersama berbincang macam mana kita nak kita nak selesaikan isu yang tadi lah, cabaran-cabaran tadi, di segi pencabaran pada pelajar dan cabaran pada pensyarah itu sendiri. So kelebihan flipped learning ni, yang pertama, pelajar dipersiapkan dengan pengetahuan sebelum masuk kelas. Maksudnya kita dah prepare pelajar tu sebelum masuk kelas. Tapi sekarang tak boleh masuk kelas kan, maksudnya masuk kelas online lah. Sebelum masuk kelas online tu dia kena ada sesuatu dulu yang dia kena tahu. Kemudian pelajar boleh berinteraksi dan berkolaborasi secara aktif, dua hala, bersama rakan dan dengan pensyarah lah. Dia boleh kita macam kita berbimbing kan, kalau kita sediakan video macam kita buat screen recorder, recording apa semua tadi tu, mungkin pelajar boleh nampak muka kita, macam mana kelas nampak muka kita, tapi kita record benda tu dan kita bagi pada dia, dia boleh dengar dulu dan belajar dahulu cara kita kata buat permulaan lah untuk dia mula berinteraksi. Lepas tu, itu yang saya cakap tadi tu, kita kena berbincang kaedah kita tadi tu. Macam Cik Azizan kata, 4 jam, tak semestinya 4 jam kita masuk dalam betul. Itu saya sangat setuju lah. Maksudnya kita kena bagi dulu macam ni, bagi dulu bahan untuk dia boleh tengok, dia boleh untuk dia boleh belajar dulu. Kemudian kita ambil satu session tu, selepas dia tengok video, dia buat penilaian. Lepas penilaian, kita buat session untuk ni je, kita kata perbincangan dengan pelajar. Adakah jawapan dia betul, salah dan sebagainya, kita bincang. Mungkin ada di situ ada soalan-soalan yang timbul, jadi pensyarah akan jawab dalam masa 40 minit ataupun sejam. Jadi itulah masa dia yang kita tentukan untuk belajar. Tapi sebenarnya proses pembelajaran itu panjang lah. Secara ni dia panjang lah, sebab dia kena tengok dulu dan dia kena buat dan sebagainya tu. Benda baru dia bincang, benda baru tu keluar result. So benda tu adalah benda yang sebenarnya sama dalam kita dalam kelas lah. Okey, seterusnya yang ketiga, kelebihan dia adalah dia bagi banyak masa pada pensyarah untuk bimbing pelajar dalam aktiviti inquiry lah. Maksudnya pelajar tu mungkin kita kata ada bahan-bahan yang dia boleh, sekarang kita ada pakcik Google,
Okay, kita boleh minta pelajar, mungkin pelajar boleh cari dalam Google. Biasakan pelajar untuk dia cari bahan. Dia cari bahan secara itulah bila dia klik pada Google tu, itulah aktiviti inquiry tu. Dia cari, dia cuba cari. Itulah dia punya aktiviti dia. Kalau dia klik Google, dia pergi kat luar ataupun ni. Kalau dulu zaman kita keluar pergi library cari buka buku kan. Itu zaman saya lah dah. Masa saya dulu-dulu belum ada, masa kita belajar dulu belum ada internet kan. So kita pergi ke library, kita buka. Itu penemuan inquiry, cara penemuan inquiry dia. Tapi sekarang pelajar dia tak payah lah. Dia ada internet. Sekarang dia ada TV pendidikan. Dia ada macam-macam. Dia boleh tengok video. YouTube. YouTube tu lagi macam-macam. Kan kalau dia ambil yang positif lah. Dia ambil yang negatif. Tapi kalau kita arahkan daripada pembelajaran secara positif dengan YouTube tu, dia akan membantu pelajar tu lah secara ini yang kita panggil aktiviti inquiry tu. Dan seterusnya yang keempat, membantu mereka, berupaya membantu mereka menjadi berdikari, ini kita panggil independence lah. Pelajar tu lebih independence di luar bilik darjah. Maksudnya dia tak dalam skop macam kita dulu dalam kelas kita belajar, luar kelas kita main. Sekarang tak ada. Maksudnya dalam dia di luar kelas pun dia masih lagi boleh belajar. So duduk di mana-mana dia boleh buka. Sekarang ni sangat mudah lah kalau pelajar tu nak ambil yang positif lah. Seterusnya, menggalakkan independent learning tadi dah sebut di rumah, dan collaborative learning di dalam kelas. Jika di dalam kelas kita implementasikan flipped learning ni, dia akan jadi collaborative learning di dalam kelas lah. Yang keenam, meningkatkan keupayaan pelajar untuk belajar secara individu, independent tadi, dan pelajar dapat mengutamakan platform media sosial seperti WhatsApp, YouTube, Instagram. Instagram, saya pun tak ada Instagram. Sekarang kita kena mengikut arus lah. Kalau kata benda tu boleh membantu pelajar untuk ke arah lebih baik, untuk maksud saya pelajar banyak menggunakan medium tu, so kita mungkin boleh masukkan medium yang sama dan kita masukkan pembelajaran kita dalam tu. Itu mungkin salah satu cara lah. So itu sharing saya berkaitan dengan flipped learning. Dan minta maaf lah nampak macam kelang kabut sikit sebab saya sebenarnya ni dah sejam ni nak tunjuk flickcam dan sebagainya. Okey, saya tunjuk macam mana flickcam boleh? Tak tengok chat. Boleh Oh, ada soalan. Sorry. Liza, Mentimeter macam survey. Mentimeter dia macam survey dan dia juga boleh buat macam quiz. Nanti try buka online . Ada lagi soalan. Kalau ada soalan boleh tanya terus . Saya nak share tentang satu, tadi saya dah tunjuk kita boleh rakam menggunakan laptop kita yang gaming tadi tu, yang memang sedia ada dalam laptop. Saya tak pasti kalau tuan-tuan tengah pakai laptop sekarang ni boleh tekan simbol Windows yang dekat bahagian bawah tu ada simbol Windows, kat control FN ada Windows kan, alternate tu kan, dan lepas tekan Windows tu tekan G, dia keluar tak macam ni? Nampak tak ni? Nampak tak? So ini kalau kita rakam, contoh macam kita rakam, kita klik pada recording saja, dia akan record ni. Sekarang saya tengah merekod. Kalau saya onkan mic, dia akan ada mic lah. So yang ini nanti dia akan keluar dekat klik record. Ni sorry. Ini yang record yang depan lah ni, mic kita tadi. Itu record. Ni yang saya tunjukkan tadi. Dia sedang merekod. Ini paling mudah lah yang tadi untuk kita record. Kita boleh gunakan yang ada dalam laptop kita. Just tekan simbol Windows dan juga G. Nanti boleh try. Okey. Yang lain-lain tu gaming saya tu. Dan ada satu lagi software
yang kita boleh gunakan, yang saya cakap tadi adalah FreeCam 8. Kalau Google kita dapat macam ni, ni FreeCam 8, jadi free screen record. Kalau kita klik sini, dia ni lah daftar sikit apa semua, download je lah. Okay. Saya tunjukkan dulu dia punya cara merekod dia. Bila kita klik pada FreeCam, dia akan keluar macam ni. Okay. So, kita start recording. Dia ada satu Windows. Dia akan rakam dalam ni je. Okay. So, saya try saya tengok kita rakam. Okay. Ini dia boleh masuk sekali dengan suara. Kalau kita boleh masukkan sekali dengan suara kita. So, kita rakam. Dah berapa lama kita akan stop. Dia akan apa nama? Tadi dah rakam belum? Ya nak. Kita done. Okay, dia prepare view. Dia akan jadi view macam ni. So apa yang kita buat dalam kita punya tadi tu, dia dalam petak yang tadi tu je. So bila kita buat video, khususnya untuk video screen recording kita lah. Kita ngajar, kita buat video untuk pengajaran kita tu kan. Macam ni. Boleh dengar tak suara saya dalam tu? Okay dia paling simple lah ni. Kemudian kita boleh upload ke YouTube ataupun kita save video ni. Save lah ke mana-mana kita nak save. Lepas tu kita boleh buka balik lah. Buka dia, kita boleh edit dalam ni juga, dalam kita kata dalam laptop kita juga. Kita type video editor. Tempat habis kita keluar video editor. Dalam video editor ni kita boleh ambil lah. Yang tadi kan projek tu kita boleh masukkan, kita boleh masuk dalam storyboard, kita boleh add card, kita boleh add text, motion, kita masukkan suara dan sebagainya. Yang ni yang tak perlu bayar, yang memang ada dalam kita punya laptop. Kita boleh masuk music dan sebagainya. Saya tak nak tunjuk, jadi dah lama. Saya janji tadi sejam je. Tapi kita tunjuk cara. Kalau nak, kita buat satu lagi sesi khusus untuk FreeCam ataupun apa-apa software yang kita boleh share untuk kita gunakan. Okay. Saya stop dulu presenting saya. Okay. Okay, Assalamualaikum. Ya, saya. TS. Okay, sesi ni dah habis ke? Dah habis. Dah habis. Okay. Terima kasih kepada TS Azhar yang telah berkongsi kepakaran bagaimana untuk kita meningkatkan kualiti dan keberkesanan PDPC secara online. Saya percaya ini baru first siri kita. Kalau boleh kita buat berperingkat-peringkat, maksudnya ada beberapa siri, mungkin seminggu ke, setiap minggu ke, macam mana supaya akhirnya pensyarah kita dapat menguasai cara pembelajaran tadi. Kenapa kita nak buat ni? Tadilah nak mengatasi isu-isu yang TS sebutkan di awal tadi. Pelajar kita tak ada dalam kelas, internet kita tak ada, data plan kita mungkin terhad kan. Maklumlah kita guna data plan sendiri ni kan. Kat rumah kita pun, anak-anak kita pun gunakan data plan yang sama. Nak buat pembelajaran, tambah-tambah duduk rumah ni banyak lagi guna data plan, tengok movie lah macam-macam kan. Jadi data plan cepat habis. Jadi ada banyak cara yang TS boleh berkongsi. Kita percaya kepakaran tu ada di college kita. Jadi kita gunakan kepakaran tersebut supaya kita orang kata lebih dekat dengan kita kan, lebih faham apa isu kita yang sebenarnya dan boleh pergi menjurus kepada bagaimana kita nak meningkatkan kualiti dan keberkesanan pembelajaran. Terima kasih TS. Okay. So mungkin kita boleh terima kasih juga kepada semua 82 orang pensyarah yang telah bersama mengikuti. Tadi Puan Zurina, Puan Siti Aminah dan Faridah, dia ada mesyuarat untuk SKM, persediaan portfolio. Saya percaya
sesi ini akan berterusan dan kalau tak jelas, silalah rujuk TS ya, TS Azizan. TS Azhar, sorry. TS Azhar. Boleh. Sebenarnya tadi bila TS sebut tentang Google Drive, ya. Google Drive ni kalau kita punya persendirian, we have to pay for it untuk dapat lebih data, kan, lebih ruang. Kat mana yang unlimited? Kat mana yang unlimited? Dalam delima lah. Simpan semua video-video kita, bahan-bahan pelajaran kita dalam Google Classroom kita, atau dalam delima tu. Unlimited. Dia punya data plan, kerajaan dah bayar, so kita tak payah lagi bayar. Dan kita boleh sharing, pelajar nak ambil, kawan-kawan kita nak ambil, semua boleh ambil dengan ni. Jadi saya harap perkongsian tadi telah memberi manfaat. Terima kasih banyak sekali lagi, TS Azhar. Semoga Allah permudahkan semua urusan kita. Okey, saja. Terima kasih. Okey, terima kasih saja. Selepas ni kita akan buat sesi kedua ketiga. Kalau kata perlu, kita boleh bincang dalam grup lah. Macam mana kita nak, apa tajuknya kita nak bentangkan. Saya nak tunjuk satu lagi, saya lupa nak tunjuk. Kita kalau kita boleh buat video saya bukan nak tunjuk yang saya punya lah, bagi contoh aja. Contohnya saya share sekejap ya. Sebelum berakhir lah. So kita ambil YouTube, kita pergi ke library. Mana sekejap. Okey. Kita boleh simpan kita punya video dekat sini ya. Video pengajaran kita boleh simpan dan kita boleh sharekan link pada pelajar. Saya dah buat pun, tapi pelajar kita memanglah kurang nak melihat benda-benda macam ni kan. Contohlah, sebab dia telah buat, kesilapan saya yang saya sedar adalah saya buat video terlalu lama. Ni contohnya saya buat lah. Terlalu lama dan jadi pelajar kita jadi boring. Ya, saya dah tengok. Saya dah like. Dia jadi boleh sebab kita buat software ni, dia jadi lama, sangat lama. Mungkin penambahbaikan daripada pensyarah kita buat pendek-pendek. Ni cadangan ni pun daripada kawan-kawan kita jugalah. Kita buat pendek-pendek dengan panjang-panjang. Saya masa mula-mula saya belajar buat ni, kita kan sebagai cikgu ni, bila kita ajar satu, kita nak bagi budak kita faham semua. Itu masalah kita. Jadi kita cerita terlalu banyak kita bercerita kan. Sebenarnya kita cerita sikit-sikit je, tapi benda tu kita plotkan dalam bentuk story. Kita buat yang sikit-sikit tu, bila pelajar tu tengok siri 1, siri 2, 3, akhirnya pelajar akan dapat lah. Jadi saya boleh cadangkan pada kawan-kawan pensyarah, buat satu YouTube channel, sharekan. Tapi saya rasa kalau masak-masak sekarang ni tengah top kan, kalau pensyarah kulinari tu memang akan banyak view lah, berbanding dengan kita mengajar teori yang berkaitan dengan pembelajaran ni kan. So mungkin dari situ kita pensyarah boleh share macam mana nak buat. Mana tahu tiba-tiba nanti jadi boleh buat jana pendapatan daripada YouTube. Dan sebenarnya Cikgu Romi dah lama invite saya dalam Cikgu Tube. Cuma dia kata dia nak sediakan satu platform untuk kuliah vocational. Sampai sekarang dia kata dia masih lagi, mungkin dia pening kot kita ada banyak khusus, khusus yang kalau kita kata teknik elektrik pun dah banyak mana khusus kan. So dia orang tak tahu macam mana nak letakkan platform tu lah. So kita tunggu sehingga ada tim Cikgu Tube, ada satu tim yang baik untuk kuliah vocational ni sediakan. Bila dah dah establish, nanti kita boleh masukkan bahan kita. Tapi kita prepare dulu lah, macam Cikgu Romi beritahu kepada saya, kita prepare dulu bahan tu. Once yang dah siap nanti platform, nanti kita just masukkan saja kita punya bahan kita. So kita dah ada kita punya, kita kata bahan pembelajaran, supaya dia jadi satu, bila bahan pembelajaran ini banyak, dia lebih baik lah dalam kita punya sistem pendidikan kita.
So saya rasa setakat itu saja. Saya minta maaf banyak-banyak jika ada salah dan silap, perkataan ada yang memburuskan hati dan sebagainya. Tujuan saya adalah untuk meningkatkan kualiti dari segi kita kata PDP kita lah secara online ni, dan kita nak supaya kesinambungan pembelajaran tu berterusan walaupun kita terkurung di dalam rumah. Jadi kita terpaksa orang kata apa, terpaksa mengharungi lah keadaan-keadaan macam ni. So sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih kerana berada bersama-sama. Selepas ni kita boleh macam saya cakap tadi, selepas ni kalau ada permintaan kita boleh buat. Dan saya rasa bukan saya seorang ni yang tahu ni, ada lagi yang lebih pakar daripada saya dari segi mungkin dari segi software. Mungkin ada pensyarah kita yang dah biasa guna satu software, dia boleh kita boleh nanti mungkin kita boleh plotkan dalam satu jadual. Kita buat satu jadual, kita buat macam ni. Siapa yang berminat dengan software yang nak di apa nama, yang dipelajari tu, so kita boleh invite masuk dan sebagainya. So kita banyakkan tools yang saya kata tadi, tools tadi tu, supaya kita boleh memilih apa kaedah yang terbaik untuk kita sampaikan kepada pelajar kita. Okey ya. Mungkin setuju TS. Mungkin ada pensyarah lain juga yang pakar dalam bidang-bidang lain untuk PTPC online dan sebagainya. Boleh juga bagi tahu TS supaya kita juga boleh dapatkan kepakaran tersebut daripada beliau. Mungkin Wan Noraisha ke ataupun sesiapa sajalah ya pensyarah lain. TS cuba tengok dekat soalan tu. Ada Martia tanya soalan. Medium untuk lakukan ni medium untuk lakukan amali pada pelajar. Kalau kita sebagai pengajar mungkin boleh download software untuk demo. Tapi macam mana pelajar nak apply? Lagi-lagi bagi amali yang melibatkan PA amali. Medium. Okey, saya tak faham ni. Medium untuk lakukan amali pada pelajar. Kalau kita sebagai pengajar boleh download software untuk demo. Tapi macam mana? Okey, kalau kita boleh untuk Madia, kalau kita boleh download untuk demo, save kan dia punya software tu, yang demo tadi tu, kita share pada pelajar kita. Okey, itu untuk amali. Kalau tak boleh juga kaedah tu, apa yang kita buat adalah yang kaedah screen yang tadi tu, yang seperti saya tunjukkan tadi tu, macam mana kita nak buat. Kita itu adalah yang paling last kita boleh buat lah untuk bantu pelajar kita. Maksudnya kita apply dulu software tu, kita tunjuk cara, kaedah macam mana nak menggunakan software tu, kita rakam dia, rekod dia dan kita send pada pelajar kita. Apabila kita dah ada bersemuka nanti dengan pelajar, baru kita gunakan software itu bersama-sama dengan pelajar. Sekurang-kurangnya pengetahuan tu sampai kita deliver dulu pada pelajar kita. Barulah kita fikirkan kaedah yang seterusnya macam mana kita nak bagi pelajar kita boleh apply software tu secara bersendirian lah. Saya rasa saya menjawab kot benda tu ya. Ada lagi? Okey. Faham. Thank you TS. Okey. Kalau tak ada apa-apa boleh kita stop Ya, okey. Terima kasih TS. Okey, insya-Allah. Jumpa lagi. Okey. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum.